إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله. Kita sambung majlis ta'lim ini Ikhwatul Iman, alhamdulillah. Juga tanda Allah Ta'ala kasih kita, bukan saja Dia bagi pada kita makan, minum, sihat, juga Dia bagi pada kita agama. Ini nama dia nikmat yang mutlak daripada Allah, yang tak ada tolak banding dengan benda lain. Allah bagi agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini hadis Bukhari. Siapa yang Allah Ta'ala menghendaki kebaikan masuk dalam hidup dia, kebaikan masuk dalam hidup dia, maka Allah beri dia itu faham agama. Maka apa pun ilmu yang kita ada banyak selama ni, kalau tak faham, itu tanda kebaikan disekat. Sejak kebelakangan ini kita mengetahui tidak banyak, tapi kita rasa macam faham. Itu tanda kebaikan mula nak diberikan oleh Allah. Bersyukurlah ikhwan, alhamdulillah. Ikhwan, kita sambung buku baru ini, ditulis oleh Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas. Tajuk dia Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus. Apa makna manhaj? Manhaj bermakna metod. Manhaj bermakna suatu kaedah. Ikhwan, dalam sistem pembelajaran ilmu, manhajlah yang akan membedakan hak dan batil dalam ilmu. Mengetahui manhaj bermakna mengetahui asas ilmu tu mai kok mana. Kita nak belajar fiqh, kita nak belajar tasawuf, kita nak belajar tafsir, manhaj dulu. Apa kaedah kita nak pakai dalam tafsir? Itu maksud manhaj. Apa kaedah yang kita nak pakai sehingga kita nak mengambil ilmu tasawuf? Kaedah apa yang kita pakai? Itu nama dia manhaj. Manhaj adalah penting. Kata Ustaz Yazid di sini, dalam hal tazkiyatun nufus, dia mengambil manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua kita menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ikhwan, apapun ta'rif orang bagi kepada Ahlus Sunnah, itu hak orang. Nabi SAW sendiri memberikan kepada kita ta'rif Ahlus Sunnah, ma ana alaihi wa ashabi. Nabi sendiri bagi ta'rif Ahlus Sunnah. Kalau orang tanya dengan kita, Ahlus Sunnah ini bila timbulnya, kita kata timbulnya daripada lidah Nabi, bukan timbul daripada mana-mana imam. Nabi yang memberi ta'rif Ahlus Sunnah. Macam sebahagian orang kata Ahlus Sunnah diambil pada zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita kata tidak. Ahlus Sunnah diambil daripada Nabi. Nabi yang menyebut Ahlus Sunnah. Ma ana alaihi wa ashabi, itu isinya. Dalam riwayat lain, Nabi kata hiya al-jamaah. Mereka itu al-jamaah. Nabi yang sebut sendiri. Membicarakan tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat. Umat dahulu 70, umat dahulu 71, kemudian jadi 72, kemudian jadi 73, kemudian jadi kesemua, punah, ghanah, jahannam, lingkup. Maka Nabi kata illa millatan wahidah. Tengok bahasa Nabi, subhanallah. Semuanya akan terjun ke neraka. Kulluhum finnar. Nabi sebut semua masuk neraka. Nabi kata, siapa berani kata masuk syurga? Ini lidah Rasulullah. Nabi kata illa millatan wahidah, kecuali satu. Siapa dia itu? Nabi kata hiyal jamaah, mereka jamaah. Kemudian banyaklah orang memberi tafsiran kepada jamaah.
Kita katakan Rasulullah ini ketika dia memberi satu perkataan, dia tak tinggal kita dalam keadaan terkapai-kapai. Semua masuk ke neraka melainkan satu, mereka satu jamaah. Siapa jamaah itu? Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan sahabat aku. Titik. Itu Ahlus Sunnah. Maka manusia ni boleh hidup zaman awal, boleh hidup zaman kemudian. Ini takdir Allah dalam kehidupan. Tetapi manhaj dia, manhaj Nabi dan manhaj sahabat, dia Ahlus Sunnah. Maka Ustaz Yazid dia kata manhaj di dalam tazkiyatun nufus adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dia tazkiyatun nufus, nanti dia akan terang dari segi bahasa dan istilah dalam buku dia. Cuma dari segi kata kasarnya, tazkiyah bermakna mengosongkan sesuatu. Mengosongkan. Ima zat, ima perbuatan, ima perkataan. Kita nak sucikan dia, nak bersihkan dia. Artinya, kalimah tazkiyah itu datang setelah ada perkataan diucap, ada perbuatan dibuat, telah ada pengisian dalam jiwa. Tapi perkataan itu, perbuatan itu, fikiran itu, pengisian itu kotor, cemar. Maka yang cemar itu perlu ditazkiyahkan, disucikan dia. Dalam ilmu dia kata tasfiyah. Tasfiyah ni segala, macam kita kata dalam cawan ini ada air, kita nak buang dulu air tu, kita nak buang dulu, itu nama dia tasfiyah. Tazkiyah, setelah kita buang, kita nak isi apa? Kita buang yang kotor, kita nak isi yang suci. Baru datang tarbiyah. Tarbiyah ni apa dia? Dah kita bersihkan dia, kita lagu duk monitor dia. Jangan tersasar, jangan balik kepada asal dia. Karena itu ikhwatul iman, a'azakumullah, nanti kita akan melihat para alim ulama kita, ikhwatul iman, apa yang kita nak sucikan ikhwat? Tazkiyatun nufus. Nufus kata berjamak daripada nafas. Dia kata jamak nufus, tazkiyatun nufus. Nak memakai metod kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tazkiyatun nufus. Nak membersihkan nufus, jiwa. Jiwa nak dibersihkan. Masya Allah ikhwan. Dalam jiwa manusia ni, ataupun bahasa yang kita dah pakai, hati perut kita ni. Hati perut kita ni ikhwan, dia tempat simpan apa? Sampai kita nak bersih. Inilah tempat simpan iman, tempat simpan tauhid, tempat simpan akidah. Maka dalam perbincangan yang panjang, apabila kita kata tazkiyatun nufus, yang pertama kita nak bersihkan diri kita kepada kesucian, kemurnian tauhid. Kalau manusia buat ibadat bukan kerana Allah, dia buat ibadat kerana Allah, kemudian juga mengharapkan lain daripada Allah, artinya dalam hati dia ada dua benda yang berlawanan. Itu nak dibersihkan. Sebab masuk lain saja daripada Allah dalam hati dia, itu satu racun. Racun yang akan merosakkan hati dia. Di mana akan rosak? Dunia dia akan rosak, akhirat dia akan rosak. Ini diulang oleh Imam Ghazali dalam Ihya, di dalam bab tazkiyah. Imam Ghazali dalam Ihya buka bab tazkiyah. Dia kata, kalau ada dalam hati kita lain daripada kesucian, kesucian akidah, kesucian ibadah, kalau lain daripada kesucian akidah itu ada dalam hati kita, bermakna kita simpan racun. Dia akan makan roh kita dan jasad kita masa kita masuk dalam kubur. Tak selamat kita, merana kita seumur hidup. Maka benda yang pertama sekali Islam ambil berat dalam hal tazkiyah ini adalah tauhid. Tidak boleh ada syirik dalam hati kepada Allah. Ima yang khafi, ima yang jali, ima yang asghar, ima yang akbar. Yang nampak, yang tersembunyi, yang kecil, yang besar, syirik tak boleh ada. Sebab kena kembali kepada kesucian dia, kemurnian dia. Ini ikhwatul iman dikatakan sebagai makna la ilaha illallah. Hanya kepada Allah kita beribadah.
Hanya untuk Allah kita beribadah. Bersihkan hati itu. Yang kedua, ikhwatul iman, bersih daripada apa? Bersih daripada ibadah. Setelah dibersihkan hati manusia, tempat simpan iman dan tauhid, maka tubuh badan dia juga dibersihkan. Ibadat yang dia lakukan juga kena bersih. Maka dalam ibadat yang kita lakukan ini, ikhwatul iman, mestilah menepati sunnah Rasulullah. Ini satu tazkiyah, pembersihan jiwa. Ya ikhwan, soal semayang, soal zikir, soal ni semua ni ibadat-ibadat ni, badan yang buat. Tapi dia punya kekuatan tu di jiwa. Kenapa orang ini beribadat dengan satu ibadat sampai tak mau tinggal dah? Kita kata, Allah sekali-sekala tak main lohom, tak apa. Lama dah duduk semayang, hari ni aja sekali tak semayang. Boleh, tak semayang ni boleh. Tapi jiwa dia tu kalau tak semayang, jiwa dia tu lawan. Artinya, ibadat jenis badaniah ni, ibadat jenis tubuh badan ni, dia punya tunjang dia duk ada pada ibadat qalbiyah, hati. Dan hati itu yang nak dibersihkan. Sampai dia boleh rasa, dia boleh cinta apa yang Allah cinta, dia boleh benci apa yang Allah benci, dia boleh bagi wala dan barak kepada Allah. Itu ikhwatul iman yang kita maksudkan dengan tazkiyah. Dua benda ini ikhwan, dalam mengenal Tuhan dan dalam beribadat kepada Tuhan, semua agama sesat dalam dunia kecuali Islam. Di dalam nak memberi sifat-sifat Tuhan, dalam mencari Tuhan yang sebenar, lain daripada Islam telah tersasar. Mereka telah memberi sifat sendiri kepada Tuhan. Dan dalam nak mempersembahkan ibadah kepada Tuhan, mereka tersasar. Maka dua benda ni kita kena jaga elok-elok. Sifatkan Tuhan dengan sifat yang benar, itu daripada la ilaha illallah. Beribadah kepada Tuhan dengan ibadah yang benar, itu Muhammadun Rasulullah. Maka dua benda ini ikhwan, kalau kita tidak jaga, kita akan rosak. Tazkiyah ni ikhwan, kita maksudkan dengan tazkiyah, inilah yang kita sebut. Nanti kita akan tengok apa yang tuan kitab kita cuba nak sampaikan kepada kita. Anda cuba tengok muka surat Muqaddimah. Kitabnya menetek. Habis dah buku Abadi, lagi sekali Abadi kita. Baik, saya pun kena photostat. Baik, muka surat 1 ikhwatul iman. Sebelum tu kita tengok dulu apa isi daripada buku kita ini. Anda tengok daftar isi dia. Yang pertama, dia nak menceritakan kepada kita makna dan kepentingan tazkiyatun nufus. Yang kedua, dia nak cerita pada kita kaedah-kaedah dalam tazkiyatun nufus. Dalam tajuk ni ada 8, dalam tajuk besar ni ada 8 tajuk yang dia akan bincangkan. Kemudian kaedah hati dan macam-macam hati. Di sini ada 4 tajuk dia buka. Kemudian tanda-tanda hati yang sihat dan hati yang sakit. Di sini dia bincang hampir 10 tajuk. Kemudian tanda-tanda hati yang sakit. Di sini dia bincang juga 10 tajuk. Kemudian sebab-sebab hati menjadi sakit, dia bincang sampai 5 tajuk. Kemudian dia bincang tentang ubat penyakit hati. Di sini dia buka 11 tajuk. Lepas tu satu penutup. InsyaAllah akhir tahun ni boleh habis. Kalau ustaz tak buat perangai, habis. Kalau ustaz buat perangai, tak habis. Muka surat pertama ikhwan, kata dia Bismillahirrahmanirrahim. Dia memulakan buku ini dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah ni semua antum tahu, ada dalam hadis Imam Muslim, ada dalam hadis Imam Ahmad, berkenaan dengan seorang bomo masuk Islam zaman Nabi kerana mendengar khutbatul hajah. Bomo ni kira volunteer nak mengubat Nabi. Dia pun kata gila, dia pun kata yang tu, dia pun kata saka. Nabi dia pun kata ada saka. Tak kelakar bunyi dia. Orang Penang kata nak tergelak dengan Pak Mek. Ini bomo main duduk depan Nabi, jampi Nabi duduk tengok dia. Nabi tanya habis dah.
kita habis. Nabi kita nak dengar tak apa aku nak kata? Nabi baca ni, innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah, nahmaduhu, kami semua memujinya, wa nasta'inuhu, kami semua memohon pertolongannya, wa nastaghfiruh, kami semua beristighfar kepadanya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kami semua berlindung dengan Allah daripada keburukan diri kami, wa min sayyiati a'malina, dan daripada kejahatan amal perbuatan kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada kesesatan baginya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa disesatkan, maka sekali-kali tidak ada hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Wahdahu, yang esa, la syarikalah, yang tidak ada syirik sekali baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku menyaksikan sesungguhnya Muhammad hambanya dan utusannya. Nabi baca ni je ikhwan. Nabi tak buat ayat apa bagi dia minum, baca ni ya. Apa dia kata kat Nabi? Ini beza ikhwan. Satu orang baca, mulut dia baca, hati dia ada, dan beza. Satu orang baca, kepala pikir lain, hati pikir lain, lirik pikir lain. Kita duk tengok penyanyi ni, dia nyanyi satu lagu, oi, kita duk menyanyi lagu tu dalam pancung, tak jadi. Tak jadi. Pasal kelain, kita tak hayati. Ini yang baca ini kekasih Allah. Apa kata bomo ini dalam hadis Imam Muslim? Dia kata, Muhammad boleh ulang lagi sekali tak? Nabi ulang. Apa dia memberi kesaksian kepada Nabi. Dia kata, Muhammad, demi Allah, kalimah itu naik sampai ke langit dan turun sampai dasar bumi yang paling dalam, dan dia berlega di keliling kau, mempertahankan kau daripada semua tuduhan dan tomahan. Sesungguhnya kau adalah Rasulullah. Masuk Islam bomo ni. Jadi kita ikhwan kalau sedih ke, baca yang ni. Asal kapelah-kapelah baca ni. Rasa takut, baca ni. Duduk sorang-sorang, daripada pu kanan pu kiri, berkat bagi dak ali. Baca yang ni. Kata Imam Malik, kata Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, duka-duka dibaca akan terubat. Mudah-mudahan masalah yang kita baca akan dihilangkan oleh Allah. Ini nama dia khutbatul hajah. Dan bila Nabi nak memulakan kuliah, Nabi nak berkhutbah, Nabi akan baca khutbatul hajah. Manakala kita pula nak memula majlis, kita memulakan majlis kita mengambil berkat Al-Fatihah. Salah ke? Tak salah. Mana boleh salah baca Fatihah? Nyanyi pun tak salah. Takkan baca Fatihah tak salah? Tak salah baca Fatihah. Habis apa masalah dia? Tak ada masalah. Cumanya di mana sunnah? Itu je. Benda yang Nabi tinggal duk ada kan? Kenapa nak pergi buat benda lain? Dalam Fatihah, dalam salat baca Fatihah. Berapa kali kita rokok, berapa kali kita qiyam baca Fatihah. Kita ruqyah orang baca Fatihah. Mulakan majlis, ambil berkat dengan khutbatul hajah. Ini sunnah Rasulullah. Baik. Kemudian kalau khutbah tu khutbah Jumaat, Nabi suka gabung 3 ayat. Itu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi suka baca ayat ni dalam khutbah. Khutbah raya, khutbah gerhana, khutbah istisqa, khutbah Jumaat. Nabi akan sambung ayat ni. Ayat ni mengingatkan kita kepada hari pertemuan kita dengan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu muslim. Ayat ni pesan supaya takwa elok. Artinya ada orang bertakwa pada Allah tak daripada hati perut. Trend. Dan ini musim perubahan, berubah bila dia trend. Haqqa tuqatih, hak benar tu keluar umai. Apa beza ikhwan? Hak kita buat itu sungguh dengan tak sungguh, perik dia kita rasa. Beza satu orang kerja dengan satu orang bekerja keras. Ada beza. Ini makan gaji pan sekat, pan ing, gedebang, gedebu dapat gaji jolok meh, duit.
duit pergi ke mana dia tak. Tapi orang ni kalau kerja keras, dia tahu nilai duit masuk, duit keluar. Ui, dia lain macam. Cara dia belanja tu lain macam. Ini anak kita ini minta basikal, bagi basikal. Mai pula basikal jenis macam motor, kayu-kayu lepas jalan sendiri. 1,000 lebih, 2,000 kita beli. Kita beli dengan duit kita, kita pekik, menabung bagi dia. Dia pakai sebulan, dia sandang api dekat dinding, kena hujan, kena panas, bateri jahanam. Pasal apa? Pasal dia tak tahu duit tu punya nilai. Mak ayah ni duk maki dia. Budak tak guna hantar, hang ni mau hantar pergi KIS baru padan muka hang. Mak ni macam duk marah dia. Tapi budak ni dia buat pukak badak. Pasal apa? Dia tak tahu nilai. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita bersusah untuk Allah ni, kita rasa nikmat. Kita bersusah. Orang ini nak bertakwa pada Allah, tidur, bangkit, tengah mengantuk, bangkit, ambil wuduk, semayang. Dengan satu kawan nak dekat diri pada Allah, tidur tu tidur jaga siang. Beza ikhwan. Mai Isnin nak puasa, mai Khamis nak puasa, mai 13, 14, 15 lagu nak puasa, mai Syaban lagu nak puasa. Dengan satu kawan ni mai Ramadan je aku puasa. Tu pun mujuk banyak aku puasa. Ada beza ikhwan. Ada beza. Beza rasa, beza perasaan, beza sentuhan. Ya, anak kita, memang anak kita, tapi kita tak jaga. Anak kita, tapi kita tak jaga. Anak orang, tapi kita jaga. Menangis budak tu, lapak budak tu, kita rasa. Kita rasa. Orang kata bukan anak hang pun. Memang bukan anak aku jaga dia. Beza. Kita jaga agama, kita jaga iman, kita jaga sunnah ikhwan. Bila dengar orang nak buat lebih ke orang, terusik hati kita. Kita tak boleh tahan. Maka Allah katakan haqqa tuqatih. Dan yang kedua Allah bagi ingat, jangan mati melainkan sebagai muslim. Ini amanah. Amanah daripada Allah. Jangan balik bertemu Allah melainkan sebagai muslim. Lepas tu Nabi akan baca lagi ayat daripada An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini juga ayat mengingatkan manusia tentang hari akhirat. Wahai manusia, takutlah kamu kepada pencipta kamu yang menjadikan kamu daripada nafas yang satu. Takut kepada Allah. Kita ni dibuat daripada Nabi Adam. Kita ni satu. Dari Nabi Adam lah keluar mai kita ni semua ni. Tak susah mana Tuhan nak bagi kita senang ke, Tuhan nak bagi kita susah. Di sisi Tuhan, jaga semua makhluk ni macam jaga satu orang. Kamu ini min nafsin wahidah, dari seorang. Dari seorang tu keluar mai ramai. Apa susahnya? Acuan dah ada. Benda tu dah ada dah. Tak susah nak jaga hamba. Bahkan dalam hadis Muslim kata, hati manusia yang banyak ni macam mana ada satu hati di antara dua jari Ar-Rahman. Tuhan nak balik ke sana, Tuhan nak balik ke sini. Kita kata orang banyak ni, dekat kita banyak, dekat Tuhan min nafsin wahidah. Jadi tak ada susah mana Tuhan nak perhati kita. Allah menciptakan pasangan Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ini ayat mengajak kita kepada hidup, kepada taqwa. Dan Nabi akan baca lagi satu ayat 70-71 daripada Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucaplah perkataan yang benar, qawlan sadida, cakap benar. Benda yang paling kita kena benar sekali apa dia ikhwan, dalam iman. Benarkan iman, cakap benar. Macam mana Quran cakap, macam tu kita cakap. Macam mana sunnah cakap, macam tu kita kena cakap. Benarkan.
Benar dalam hati satu bab, lidah kita ni benar satu bab. Alaikum bisidq, biasakan sidq, jujur dan benar di lidah ni. Kerana yahdi, dia cakap benar ni, dia menunjuki kita kepada takwa dan dia bawa kita sampai ke dalam syurga. Itulah kita kena hati-hatikan, ikhwan. Dalam iman kena cakap benar, kena cakap benar, kemudian kembalikan kebenaran itu kepada Allah Jalla wa'ala. Dan dalam hidup kita ini, Quran kata qulu qawlan sadida, nanti yuslih lakum a'malakum, nanti Allah akan repair amal hidup kamu. Allah repair. Kita cakap benar dengan Tuhan, Tuhan repair hidup kita. Ini benar-benar berkaitan dengan akidah. Kita percaya tak Tuhan akan buat elok dengan kita kalau kita buat elok dengan dia? Akidah kita. Saya ada cakap benar berapa puluh tahun, duduk susah lagu tu juga. Siapa kata susah, ikhwan? Siapa kata susah? Jiwa rasa damai, jiwa rasa aman, kita boleh beramal dengan keyakinan kita. Tak mana kita susah. Tak ada susah mana. Allah kata kesan daripada cakap benar ni, wa yaghfir lakum zunubakum, dosa kamu akan Allah ampun. Dosa kamu Allah akan ampun. Bukan saja dia ampun, dia dah jadi kaedah Tuhan dah. Dalam hadis ke dalam Quran, bila dia ampun satu dosa, dia tutup. Dia ampun, dia tutup. Dia tutup dunia, dia tutup sampai akhirat. Dia tutup. Oh, kalau dia tak tutup, kacau ya kawan. Saya tak boleh duduk sini kalau dia tak tutup. Kalau semua kita ni punya aib Tuhan buka, tak main lah. Tambah nak baca buku lagu ni, tak baca. Tak sesuai dengan hidup kita. Sikit punya serba mak nenek yang kita nak buat. Macam-macam. Depan orang macam lain, belakang orang macam lain. Hak cakap ni macam tu. Allah kata, ini yang paling dahsyat, ini yang paling mahal, ya kawan. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dahsyat. Barang, tengok ialah Allah suruh kita takwa, Allah suruh kita cakap benar. Susah. Tapi di akhir ayat ni Allah bagi kepada kita kaedah macam mana nak jadi senang. Allah kata semua tu kau boleh buat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa-siapa yang nak mentaati Allah dan Rasulnya. Hadis. Full stop dah di situ. Susah nak cakap benar, susah. Kadang-kadang cakap benar orang pandang kita rendah. Kadang-kadang cakap benar kita kehilangan sesuatu. Allah kata semua tu kau boleh atasi kalau kau letak Allah dan Rasul di depan. Ada satu kawan tanya kat saya, macam mana nak berhenti rokok? Saya duk fikir, kita tak pernah isap rokok. Tak fikir. Pak Amir tolong jawab. Pak Amir tolong jawab. Pak Amir jawab tu saya teringat. Pak Amir kata mudah saja nak tinggal rokok. Letak iman di depan, nafsu di belakang. Kau tinggallah rokok. Terus ada cari petua. Tak ada petua, Pak Amir kata. Tak ada petua. Kau letaklah iman kau di depan, nafsu kau di belakang. Kau tinggallah. Mana ada orang isap rokok kerana nak tambah takwa? Saya rasa korang takwa hari ni isap rokok. Mana ada? Kerana bisikan hati, kerana diri dia lah dah kaedah lepas makan tak kena benda tu, dia ketak pakai handset mai. Isap rokok. Habit. Macam mana nak tinggal? Tak ada benda boleh tinggal. Letaklah Allah dan Rasul di depan, segala-gala kita boleh tinggal. Rasalah halawatul iman. Rasal halawatul iman. Betul. Allah katakan semua ni boleh buat. Takwa semua ni boleh buat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, sesiapa yang mentaati Allah, siapa-siapa yang mentaati Allah. Antum tengok kaedah dia guna may yuti'illah. Taat ini maksud dia apa dia? Taat. Kita kata wa may yuti'illah, siapa-siapa yang selalu mentaati Allah. Taat, nanti kita buka kamus, dia kata satu jenis ketaatan yang tak pernah ingat nak khianat, tak pernah ingat nak menyeleweng. Kalau Allah letak ada sistem macam tu, tak pernah ingat nak buat macam lain. Kita nak follow je yang tu. Itu nama dia taat. Maksiat ni pada ikhwan, maksiat ni maksud dia cari ruang, tak mau buat macam mana diarahkan.
Itu maksiat. Asa maksudnya derhaka. Derhaka ni apa dia? Bukan tak follow undang-undangnya ada. Follow bila ada polis, tak ada kecoh. Yang tu orang panggil maksiat. Taat ni apa dia? Dia ikut, tak teringat langsung nak buat macam lain. Tak teringat langsung nak kecoh. Itu nama dia taat. Maksiat ni apa dia? Cari peluang. Tak mana boleh. Maka Allah kata barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasul, faqad faza fauzan azima. Sesungguhnya dia telah memiliki satu kemenangan, keberuntungan, yang keberuntungan itu gilang gemilang, yang tak akan rugi. 3 ayat ini bila Nabi baca khutbah, daripada khutbatul hajjah tu Nabi akan centum dengan 3 ayat ini. Kemudian Nabi akan sebut amma ba'du. Amma ba'du ni sunnah. Kita nak mula cakap, kalau kita rasa khutbatul hajjah tu panjang, kita puji Allah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, amma ba'du. Cakap kita ada puji Allah, ada selawat pada Nabi, ada amma ba'du. Sebut amma ba'du, itu sunnah. Amma bermakna adapun. Ba'du, selepas aku cakap, selepas aku puji Allah ni, lepas aku selawat kat Nabi ni, barulah aku nak sampaikan hajat aku. Itu maksud dia amma ba'du. Sunnah. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik pertunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, seburuk-buruk pekerjaan, perkara, muhdatsatuha, adalah yang direka-reka, tak ambil daripada Nabi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka sesungguhnya setiap yang direka-reka itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dalalatin finnar. Dan yang sesat itu di dalam neraka. Dia kata amma ba'du. Sesungguhnya di antara, anda tengok ini hadis ini, fa inna khairal hadithi kitabullah, ini ikhwan, dia adalah manhaj yang pertama sebelum masuk dalam bicara apa-apa. Perkataan yang paling baik, paling benar adalah Quran, kalam Allah. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad. Apa sahaja dalam dunia ni, petunjuk Allah ada, petunjuk Nabi ada, kita tak ikut, kita pergi reka cara sendiri. Sedangkan petunjuk Allah tu ada, nak buat macam mana? Kita tinggal, kita pergi reka. Tinggal pergi reka tu satu kesesatan. Kecuali Nabi tak ajar. Kecuali bab Nabi tak ajar. Mai kita fikir nak reka macam mana. Biasanya bab Nabi tak ajar ni bab apa? Bab rumah kita nak buat besar mana, 2 tingkat ke, laman rumah macam mana, landscape macam mana, pagar ni pagar kayu ke, batu ke, besi ke, alloy ke. Itu Nabi tak ajar. Fikir itu Nabi tak ajar. Fikir nak naik kereta apa, Nabi tak ajar. Nabi kata pula sepatah, hampa lebih tahu macam mana hampa nak hidup. Tapi benda Nabi ajar. Kita sepatutnya pergi reka benda Nabi tak ajar. Jangan reka benda Nabi ajar. Semayang Nabi ajar, puasa Nabi ajar, cuci diri Nabi ajar, zikir Nabi ajar, tasbih Nabi ajar. Bukan saja ajar zikir, kaifiyat tu ajar. Pasal apa pergi reka? Itu nama dia korang ajar. Jangan buat korang. Dengar Allah. Patut hampir reka benda Nabi tak ajar. Semayang Nabi ajar, daripada fardu sampai sunat Nabi ajar. Daripada semayang betul ni sampai semayang jenazah Nabi ajar. Nak turun mayat tu, kepala dulu ke, kaki dulu, lahat nak buat macam mana, syak nak buat macam mana, semua Nabi ajar. Pasal apa pergi reka? Ni dia duk kata ni, sebaik-baik petunjuk Nabi. Cara buat sesuatu tu hak Nabi ajar. Semayang, puasa, akidah, ibadah, akhlak, semua Nabi ajar. Kita pergi reka. Sepatutnya kita reka benda hak Nabi tak ajar. Benda apa Nabi tak ajar? Keduniaan kebanyakan Nabi tak ajar. Supaya kita boleh hidup bersesuaian dengan zaman. Berubahlah zaman, ibadat
tak berubah, iman tak berubah, semua itu tidak berubah, yang asas tak pernah berubah. Tapi pakaian, rumah, kenderaan dia akan berubah. Kalau Nabi ajak naik unta, pasal itu Nabi tak ajak doa naik unta, Nabi ajak doa naik kenderaan. Kalau Nabi ajak doa naik unta, habis kita nak baca apa? Kita buka-buka naik Toyota, apa aku nak baca nah? Pasal itu Nabi ajak doa naik kenderaan, betul. Pasal itu Nabi ajak doa masuk rumah. Rumah boleh berubah daripada bait, daripada rumah biasa jadi kusur, jadi istana mahligai. Masuk bila bismillahi walajna, dengan nama Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Walajna, kami nak masuk dalam rumah kami. Bukan Nabi ajak doa masuk rumah Nabi. Kalau Nabi ajak doa masuk rumah Nabi, kita nak baca apa masuk doa rumah kita? Itu ikhwatul iman, Nabi tinggal pada kita. Baik, sesungguhnya di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling penting adalah tazkiyatun nufus. Kita tengok nah, dia starting macam tu. Kita nak bersih jiwa, kena ingat, membersihkan jiwa ni adalah kerja Rasulullah, bukan kerja kita. Siapa tak boleh ambil kerja ni? Menyucikan jiwa. Allah Ta'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan minhum iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah memberi kurnia kepada orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajar kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Tengok kerja Rasul, Allah cerita dalam ayat ni, seorang Rasul kena buat kerja apa? Ayat yang sama juga dalam surah yang lain. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutuskan kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajar mereka kitab dan hikmah, yakni sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Tengok dua ayat ini, dua ayat daripada dua surah ini adalah tugas Rasul. Yang pertama tugas Rasul apa dia ikhwan? Yatlu 'alaihim ayatihi. Kena baca. Kaum dia nak dengar tak dengar bab kedua. Dia faham tak faham bab kedua, baca dulu, iqra. Baca dulu. Yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Kerja siapa? Kerja Rasul. Itu ikhwan kita duk belajar. Kalau ada orang dia kata jom kita pergi satu tempat, dia nak ajak kita bersih jiwa, dia buat kaedah sendiri. Tak boleh ikhwan. Jiwa tak akan bersih. Kotor jiwa tu. Kotor jiwa tu. Kita pergi hospital, baby kan, kita nak tengok comel budak ni, nak dukung sekali. Doktor tu kata, basuh tangan hang dulu. Basuh apa anak aku? Basuh dulu. Apa bakteria, reptilia semua duduk dah atas tangan ni, dia kata. Hang jaga baik-baik. Satu shampoo dia suruh kita pam kan. Kita pun pam-pam, baru dia bagi kita pegang baby. Bukan boleh duduk pergi serbu macam tu. Budak tu kena jangkitan. Kita bukan Rasul. Kita tak dapat wahyu. Kita tak tahu apa-apa pasal wahyu. Tiba-tiba nak berbicara soal yang
Akal tak boleh masuk campur apa dia? Jiwa manusia. Seperti mana tangan kita kotor ni, pergi pegang budak, habis bakteria semua. Jiwa ni kotor. Patut pelan lama duk mengaji ilmu jiwa ni, pelan tawaduk, tengok pelan sombong. Patut pelan rendah diri, pelan. Macam saya cerita kan, Imam Ibn Kathir cerita dalam Bidayah wa Nihayah, ada orang nama Al-Hallaj, tokoh sufi yang besar ni, mengaku Tuhan dia, sedangkan mengajar ilmu nak buang riak, nak buang sum'ah, nak ambil tawaduk punya tawaduk, jadi Tuhan. Apa nak kata? Itu petanda dia, ikhwan. Itu petanda dia. Sebahagian orang dia baca cerita ni, dia percaya tak percaya, bab lain. Saya katakan Ibnu Katsir yang cerita dalam Bidayah wa Nihayah apa kesudahan Al-Hallaj. Dia cerita apa kesudahan kawan ni. Jadi Tuhan. Dia kata apa dia? Aku sembunyi daripada Tuhan 30 tahun. Tuhan cari aku tak jumpa. Tuhan cari tak jumpa. Polis cari pun jumpa seminggu. Tuhan cari tak jumpa. Come on baby. Tumpagal apa tu? Lepas daripada 30 tahun aku keluar, aku tengok Tuhan, aku nampak aku. Aku tengok aku nampak dia. Apa ini? Tetapi menyandarkan diri kepada pembersihan jiwa. Kenapa jadi lagu ni, ikhwan? Pasal reka. Dia takkan sampai. Pasal nak cuci ni, yang boleh cuci jiwa manusia hanya utusan Allah. Kenapa? Dia nak pakai kalimah-kalimah dari Allah. Rasulullah bukan duduk fikir ni penyakit riak ni nak makan ubat apa. Tak. Antum tengok ketika Nabi duduk di kota Mekah, dia lari naik ke Gua Hira. Tahannus dalam hadis Bukhari. Tengok ke bawah, tipu menipu, macam-macam, tapi dia tak tahu nak repair macam mana. Sampai wahyu turun, baru dia turun dan dia repair umat. Wahyu. Ini tangan tak pernah dapat wahyu, ini hati tak pernah tahu apa dia wahyu, tiba-tiba bangun nak jadi tokoh membersihkan jiwa. Boleh bersih, tapi jiwa tu paling jauh dengan Allah. Ini tugas seorang Rasul, ikhwan. Sesungguhnya kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Hadis Imam Ahmad daripada Abu Umamah. Barang siapanya kebaikannya membuat dia senang dan kesalahannya membuat dia susah, dia menyesal, maka dia seorang mukmin. Nabi bersih jiwa orang sampai peringkat ni. Siapa yang kebaikan dia buat dia rasa damai, dia buat baik dia rasa damai, dia tolong orang dia rasa damai. Bukan duk renyah gelak seorang-seorang. Itu penyakit. Dia buat, dia feeling something. Dia feeling this, rasa lega, rasa aman. Wahai duit keluar. Duit keluar, infak. Duit keluar, tolong orang. Tapi satu macam punya seronok dia main hari itu. Dan siapa-siapa terbuat satu salah lah, dia rasa apa? Apa orang putih panggil? Apa conscious? Guilty. Oh, makcik cepat nah. Guilty conscious. Dia rasa dalam ni tak seronok. Nabi kata siapa ada perangai ni, dia mukmin. Siapa yang bercakap benda ni, ikhwan? Rasulullah. Rasulullah ni dia hidup ketika wali satu pun tak ada dalam dunia. Wali ni mai kemudian. Wali ni mai kemudian. Masa wali tak ada, yang ada Rasulullah, Nabi telah bagi alamat bersih hati. Kemudian baru datang dunia wali. Makan 2 tahun sudah kenyang sampai lah wali. Tak apalah, nak jadi wali awak jadilah. Awak nak terbang. Main GST hang jatuh juga. Wali mana pun nanti kena juga. Dengan main. Tetapi Rasulullah dah bagi alamat mukmin. Kenapa nak tinggal alamat ni? Nak pergi ambil alamat-alamat lain?
Kata dia, sesungguhnya tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa, membersihkannya dari segala kekotoran dan meningkatkannya menuju kemuliaan akhlak, merupakan salah satu tujuan penting diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, di antara benda besar diutuskan dia, Nabi sebut dalam hadis Imam Ahmad, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makarimal akhlak, nak mengangkat peribadi yang mulia. Makarim, makarim kemuliaan, akhlak. Apa dia akhlak ni? Kita punya gerak kerja ni, gerak geri, akhlak. Cara kita bercakap, ini semua kita panggil akhlak. Nabi kata, bu'istu, Allah bangkitkan aku, Allah utuskan aku, liutammima, nak bagi sempurna makarimul akhlak. Allah kata dalam Quran kat Nabi, wa innaka la'ala khuluqil azim. Sebelum kau nak repair orang Muhammad, sesungguhnya kau ni telah sempurna. Duduk seorang-seorang ikhwan, ambil ayat ni, ayat pada surah Qalam ini. Kita duduk, kita semak, kita boleh teriak tengah malam. Rasulullah ni, Allah kata khulq al-azim. Baca dengan dhammah khu. Dia tak baca khal, dia baca khu. Khu tu merujuk kepada apa? Body language dia, gerak-geri dia, gerak-geri dia, perbuatan dia, semuanya Allah kata azim, terlalu agung. Jadi wali mana nak pergi duduk sebelah dia? Syekh mana nak pergi tak sebelah dia? Manusia yang paling istimewa lepas Rasulullah adalah Abu Bakar. Pun demikian, tak layak letak sebelah Nabi. Abu Bakar, yang Nabi sebut dalam hadis Bukhari, satu manusia bila aku tengok usaha dia, aku tengok kerja buat dia, aku tengok muka dia, sangat menenangkan aku. Dan aku sayang dekat dia, Nabi kata, Abu Bakar As-Siddiq. Pun Abdullah bin Abbas kata, arahum sayahlikuna. Aku tengok hampa ni nak binasa. Aku kata dekat hampa, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku kata, Nabi kata macam ni. Wa yaquluna, hampa balas balik ke aku, qala Abu Bakar wa Umar. Hampa kata, Abu Bakar kata macam lain, Umar kata macam lain. Aku kata Nabi sebut. Hampa tanya kat aku Abu Bakar dengan Umar, kata Abdullah bin Abbas, arahum sayahlikuna. Aku duk nampak hampa akan binasa tak lama lagi. Kerana Umar dengan Abu Bakar bukan saingan Nabi. Wahai semua tu ahli syurga. Pasal apa ya kawan? Inilah yang kata Rasulullah ni, wa innaka la'ala khuluqil azim. Habis macam mana ni duk pergi ikut hak bukan-bukan. Bahkan dalam duk ikut tu kata pula sepatah, memang Nabi tak buat, kata macam tu pula, lepas tu buat. Ini nak ikhwan, bacalah buku Ighasatul Lahfan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata begitu halus mainan syaitan, begitu halus, terlampau halus. Dia macam satu garis yang terlampau halus, lebih halus daripada atom. Yang kata iklim khatulistiwa tu, ada baca sejarah geografi, dia betul-betul duduk tengah-tengah center tu. Yang kata khatulistiwa tu, satu garis halus betul-betul, membezakan cuaca, Oh dahsyat, jangan buat pasal ikhwan. Halus, tak nampak. Kadang garisan tu tak nampak. Nampak macam ya, nampak macam okey. Semua ni duk main, apa salahnya? Rupanya salah. Tak nampak. Bila kita baca sifat Nabi, bila kita baca tugas seorang Nabi, bila kita ambil ayat Quran, kita nak tahu mana tugas Nabi ni, baca Quran lah. Quran kalam Allah. Bila baca ayat Quran, Quran cerita tugas Nabi, baru yang kata garis halus itu, baru kita nampak.
Yang selama ni dia tu bagi zikir aku ambil, dia ni bagi jalan tarekat aku ambil. Rupanya benar ni aku tak boleh ambil dari orang, aku mesti ambil daripada Nabi. Pasal tu kerja dia. Rupanya pasal itu Allah utuh dia, pasal itu Allah bagi akhlak dia mulia, pasal itu Allah puji dia, Allah selawat pada dia. Dia dihantar rahmatan lil alamin. Apa dia ni rahmatan lil alamin ni? Rahmatan lil alamin sama alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin kata jamak daripada alam. Nabi diutuskan untuk semua alam. Semua alam ni kena tunduk pada Nabi. Alam manusia, alam jin, alam apa pun kena tunduk kepada Nabi. Dia rahmatan lil alamin. Akhlak dia merentasi alam. Jangan cerita kata malaikat sujud macam tu, malaikat zikir lagu tu. Allah kata ni, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani 'alal mizan. Tu dia. Nak cerita apa? Nak cerita kawan ni berzikir sehari 50,000 kali. Tak payah 50,000 kali, 50,000 kali dia boleh buat. Dia boleh zikir sehari 100,000 kali. Ada dia dapat endorsement daripada Allah ni. Kalimatani khafifatani thaqilatani. Ada dia dapat. Kalimah yang ringan pada lidah, berat pada al-mizan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekali je Nabi sebut, Allah kata habibatani ila rahman. Terlalu aku cinta apanya Muhammad sebut. Sekali je dia sebut. Ni 50,000 sehari. Selagi tak belajar pasal Nabi kawan, garis halus tu dia tak naik, tak nampak. Ni kita ni dalam badan banyak orang halus ni kan. Kadang-kadang dia sakit orang halus tu, dia kena tenyih dengan juru urut sekali, kena yang halus tu, aduh, menggeliat. Ya. Tak nampak. Salahkah saya berzikir sehari 50,000 kali? Salahkah? Zikir, saya bukan menari. Menari pun tak salah. Saya bukan merapu. Syariat Nabi. Syariat Nabi, sunnah Nabi. Apa dia sunnah? Rahmatan lil alamin. Alam kena tunduk kepada Nabi. Imam Nawawi bubuh hadis yang ke-40 ke 41 ke 42 dalam matan apa dalam hadis 40. Ulama lain kritik hadis ni dhaif, tapi Nawawi bermati-matian dia pertahan hadis itu sahih. Makna hadis itu sedap. Makna dia sanad dia dhaif, tapi makna dia itu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tak ada iman dalam hati hangpa sampai hawa nak bersuruh hangpa tunduk pada apa yang aku bawa. Bawa ada iman. Manusia nak zikir, manusia nak bersih hati, tunduk pada Nabi. Zikir apa yang Nabi ajar. Baik. Mengenai ayat ini, lagi satu ayat. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul Muhammad dari kalangan kamu, membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajar kepada kamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajar apa yang kamu belum ketahui. Nabi mai nak ajar apa yang kita belum tahu. Ayat-ayat sebelum tadi ni kita baca, Quran kata sebelum ni kalau Nabi tak ajar kamu sesat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Orang Arab buat haji sesat. Orang Arab sembelih korban sesat. Sampai bila? Sampai Nabi mai. Nabi bersihkan amal mereka, barulah mereka bertemu dengan hidayah Allah. Mengenai tafsiran ayat ini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyatakan, Allah berfirman, sesungguhnya nikmat yang kami berikan kepada kalian, iaitu ayat 164 Ali Imran tadi, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Manna bermakna satu hadiah, satu anugerah, satu nikmat, satu istimewa. Nabi Muhammad ni mai ni satu istimewa.
Sesungguhnya nikmat yang kami berikan pada kalian dengan menghadapnya kalian ke arah Kaabah, menyempurnakannya dengan syariat dan nikmat-nikmat penyempurnaan, semua itu bukanlah kebaikan yang kami baru, yang kebaikan kami yang baru dan yang pertama kali. Bahkan kami telah memberi nikmat kepada kalian dengan pokok segala nikmat dan penyempurnaannya. Dan yang paling tinggi ialah kami mengutuskan pada kalian seorang rasul yang mulia dari kalian sendiri. Kalian mengenal nasabnya, kejujurannya, amanahnya, kesempurnaannya dan nasihatnya. Ikhwan, saya katakan, kerana Nabi ni orang mulia, apa kita cakap, apa kita buat, kita kena menampakkan Nabi yang mulia, bukan kita. Betul Pak Mek? Are you agree with me? Ya. Dekat-dekat okey satu ni kena agree lah. Kan? Kalau tak agree dia pergi 1.5. Apa kita buat? Kita baca hak Nabi ajar. Kenapa? Dia yang agung, kita yang rendah. Antum, tapi kalau jadi sebaliknya, itu perlu dihati-hatikan. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua kena mai kepada saya. Pasal apa? Pasal saya ni duk ikut Nabi. Bila sahabat duk mai ke saya, tak nampak Nabi mulia, nampak saya pula mulia. Should be wrong somewhere. Should be wrong somewhere. You kena hati-hati. Mai majlis saya. Mai saya akan ajak, tak ada bid'ah punya. Semua sunnah-sunnah. Mai dhaif pun tak ada, semua sahih. Mai. Tapi bila sahabat duk mai dengar saya cakap, yang mulia saya bukan sunnah. Yang mulia saya. Ni saya nak baca Sahih Bukhari ni. Nak tolong buka pintu Ustaz boleh tak? Pasal apa? Imam Bukhari nak masuk. Apa maksud dia? Maksud dia, yang mulia majlis saya. Imam Bukhari mai daripada Rusia. Dia mai majlis saya. Sepatutnya saya baca Sahih Bukhari, saya menonjolkan keagungan Bukhari. Itu baru betul. Ni saya baca Sahih Bukhari, yang pelan duk mulia ni saya. Mau tak mulia, Bukhari mai. Bukhari mai dengan pasport tak ada, apa tak ada, mai. Should be wrong somewhere. Awak nak beritahu Nabi mulia ke awak yang mulia? Saya nak ajak sahabat semua cinta Nabi. Semua nak ajak cinta Nabi. Mai kita, ikut saya. Saya berselawat yang sahih-sahih belakang. Buka pintu Ustaz. Ni ekor ni buka pintu buat apa? Nampak macam Nabi main dengan Bilal. Bukan Nabi yang mulia, awak yang mulia. Ikhwan, ni katalah kan, ni orang besar bagi tahu, kata orang besar lah, orang besar mana tak tahulah, tapi dia besar. Dia ni orang besar, ada jawatan, pangkat besar dalam negara. Dia bagi surat kat sahabat, suruh panggil saya pergi pejabat. Kata bagi sekat mamak tu, suruh dia pergi pejabat sah. Cakap derah ingat. Saya terima surat orang besar ni, saya baca-baca, okey tak apa, saya kata, siapa nak jumpa siapa? Dia nak jumpa saya kan? Dia mai oi, siapa besar lah? Dia besar ke hang besar? Ikhwan, Rasulullah besar? Rasulullah besar. Dia siapa? Dia kekasih Allah. Lah ni, kekasih Allah menghadap majlis saya. Siapa besar ni? What you want? You want apa? Lupa dah. Sebelum magik tu long one. Apa nak bagi tahu? Dia nak bagi tahu majlis dia besar. Sampai Nabi mai. Mana ada satu majlis Nabi? Mana ada satu majlis bila Nabi mai, ikhwannya mai ni daripada insan paling agung, rahmatan lil alamin. Dia mai pula, dia mai salam dengan saya. Apa nak bagi tahu ni? Hang nak bagi tahu hang besar kan Nabi besar. Kalau Nabi besar, hang habaq Nabi besar. Hang ada duit, hang pergi package, hang buat umrah, hang pergi ziarah dia. Dia besar. Dia besar, hang selawat kat dia.
Kalau hang pun besar juga, dia nanti mai jumpa hang. Hang besar, bukan dia besar. Ikhwan, kadang-kadang saya katakan tadi, garisan yang terlampau halus. Orang tak tahu apa ni, aduh, penat ni kita, ikhwan, penat. Tak boleh, ikhwan, tak boleh jadi. Besarnya Abu Bakar, tak pernah Nabi mai jumpa dia. Nabi pergi jumpa dia masa Nabi hidup, nak ajak hijrah, pergi dengan dia. Bila Nabi wafat, ini cerita Nabi dah wafat, ikhwan. Betapa besarnya orang hari ini, betapa besarnya majlis orang hari ini. Bukan kata malaikat saja mai, Nabi mai. Tu Nabi, satu hari semua sahabat nanti mai. Abu Bakar, semua Abu nanti mai. Semua imam nanti mai. Memang besar betul ya majlis tu. Cakap ni nampak macam kita perli orang lah. Tapi wallahi saya tak perli, kawan. Demi Allah saya kata saya tak perli. Ini adalah manhaj Ahlus Sunnah dalam menilai sesuatu. Saya wajib menampakkan Nabi besar dalam majlis saya. Saya wajib menampakkan Nabi yang besar dalam zikir yang saya baca. Sampai semayang saya menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan peribadi. Tetapi masih kena menampakkan sunnah Nabi paling besar. Semayang macam Nabi semayang. Bukan macam orang lain. Nabi yang besar, ikhwan. Bukan kita. Tak boleh terima dakwaan-dakwaan ni. Kita tak boleh terima. Tak lalu dengar. Jiwa jadi macam ayak duk mendidih dalam periuk. Orang kampung dulu kan bubuh dalam periuk. Duk mendidih dalam periuk, temuak. Lagi Nabi boleh tinggal Madinah main Malaysia. Habis orang pergi Madinah siapa ada? Think about that. Think. Fikir tengok. Berapa ramai orang duk ada di Madinah. Semua duk pi Assalamualaikum ya Rasul. Nabi tak ada. Macam MB tak ada pejabat. MB pergi mana? MB pergi rasmi apa ke? Habis kami main ni buat apa? Itulah kita buat tebu janji dulu. Nabi tak ada sampai Madinah, lalu tepi pintu kan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, lalu pergi. Sikit ke orang duk lalu pergi? Satu dunia. Rupanya duk Assalamualaikum ya Rasulullah, kubur kosong. Nabi ada ke mana? Nabi main Malaysia. Nabi pergi Indonesia. Nabi pergi negeri-negeri jiran. Cuma Mesir Nabi tak pergi pasal kacau sikit. Syria Nabi tak pergi, Palestin Nabi tak pergi lah. Mungkin kacau sikit kan. Nabi pergi ke lain. Ya Allah, kau hidayahkanlah kami, ya Allah. Banyak benda kita tak tahu, ikhwan. Supaya Allah memberi petunjuk dia kepada kita, ikhwan. Yatlu alaikum ayatihi, iaitu Nabi membacakan kepada mereka ayat kami. Maksud dia, ini mencakupi ayat Quran dan selainnya. Dia membacakan kepada kalian ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran atas kebatilan. Itu maksud Nabi baca ayat. Petunjuk atas kesesatan yang membimbing kalian. Dan pertama kali adalah untuk mentauhidkan Allah dengan sempurna. Membenarkan Rasulnya. Kewajipan beriman kepadanya serta kewajipan beriman kepada setiap khabar yang beliau sampaikan berupa janji dan perkara-perkara gaib sehingga kalian beroleh hidayah yang sempurna dan ilmu yang yakin. Itu maksud Nabi bacakan ayat. Wa yuzakkihim, dan Nabi menyucikan hati kamu. Maksud dia apa? Menyucikan jiwa dan akhlak kalian dengan mendidiknya di atas akhlak yang mulia dan menyucikannya dari akhlak yang tercela. Itu semua sebagaimana beliau bersihkan mereka daripada syirik kepada tauhid, dari riak kepada ikhlas, dari dusta kepada jujur, dari khianat kepada amanah, daripada takabur sombong kepada tawadhu', dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik, dari sikap saling benci, saling menjauhi dan saling memutuskan hubungan kepada sikap saling mencintai, saling menyambung hubungan dan saling menyayangi, dan selain itu dari bentuk-bentuk penyucian jiwa. Itu maksud dia, ikhwan. Dan Nabi telah pun berjaya. Ummul Qura itu lembah yang Quran kata la uqsimu bihazal balad. Ni balad ini, negeri Mekah ni, daripada penuh dengan syirik bertukar jadi bumi yang bersih. Sampai Nabi sebut apa dia? Sesungguhnya syaitan telah jadi putih asa nak rasuk orang Mekah, orang Madinah daripada buat syirik kepada Allah. Dia dah putih asa.
Maka dia buat apa? Dia rasuk mereka supaya berkelahi sama-sama mereka, bagi bertelagah bangsa Arab. Tengok, Nabi telah berjaya, ya ikhwan. Ada pun yang duk main ni semua ni baru duduk apa? Baru duk jual produk. Tak tahulah ada hasil tak ada hasil. Baru duk jual, baru duk kempen. Nabi dah berhasil. Abu Bakar, Nabi cuci jiwa dia, dah jadi ahli syurga. Dan turun ayat Quran, radhiyallahu anhum. Allah redha dia. Jadi macam mana, ikhwan? Kita ada akal yang waras. Mereka telah berjaya dengan teknik itu. Bukan teknik Nabi, wahyu ilahi. Membersihkan jiwa Abu Bakar, membersihkan jiwa Umar, membersihkan jiwa isteri-isteri Nabi, sahabat dan sahabiah yang hidup pada masa itu, semuanya ahli syurga. Macam mana kita nak pergi ambil keadaan-keadaan yang lain? Inilah yang menyebabkan Imam Malik bin Anas menyatakan, la yasluhu hadhil ummah, tidak akan elok umat ini melainkan apa yang telah mengelokkan umat dahulu, barulah umat ni akan elok. Jangan buat apa-apa kaedah, ikhwan. Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajar kepada kamu kitab, yakni Quran, baik lafaznya maupun maknanya, wal hikmah, dan hikmah. Ada yang berpendapat sunnah, ada juga berpendapat hikmah adalah rahsia pengetahuan serta pemahaman terhadap rahsia-rahsia syariat, serta menampakkan suatu perkara pada tempatnya. Dengan pengertian ini, maka mengajar as-sunnah masuk dalam pengertian mengajar Al-Quran, kerana sunnah menjelaskan, menafsirkan dan menerangkan Al-Quran. Ikhwan, kita belajar sunnah Nabi, kita nak pergi ke satu tempat, bersih jiwa. Manusia ini nak bersihkan jiwa dia. Bersih jiwa daripada apa? Daripada dosa. Daripada dosa. Kadang-kadang, ikhwan, kita macam terbabah. Ayat Quran tu ada, ayat ada, lafaz dia ada, tapi makna dia macam tak sampai kat kita. Kita nak jadi orang yang bersih menghadap Tuhan. Ini cita-cita besar kita. Quran kata apa dia? Biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim. Jiwa ni kena salim, qalban salim. Jiwa ni kena bersih. Apa Quran kata? Nak bersih, nak aku ampun dosa, kamu nak syurga. Satu ayat yang pendek tetapi begitu menyentuh hati manusia. Quran kata, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Aduh, ikhwan, cuba antum semayang, antum apa ayat ni? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Satu ayat aja, 31 Ali Imran. Ada masa mayang tahajud, takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, ulang ayat ni sedapat mungkin dan cuba tangkap makna dia. Ayat mata kita nanti turun, jantung kita dia jadi macam kembang tak kembang. Kita boleh rasa. Sebelum kita sembang tahajud, tengok makna dia. Tengok makna dia Melayu tu kata apa. Kalau ada tafsir 1, 2 di rumah, tengok sat apa-apa tafsir berkenaan dengan ayat tu, ambil takbir, Allahu Akbar, sampai dah waladhdallin, amin semua, ulang. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ulang lagi. Masa dia ulang tu, ambil hati kita ni sangkut dengan ayat tu sampai ayat mata kita turun, kita baru tahu makna ayat tu. Antum bila mayat letak depan kita, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Pasal apa? Bagi selesai dosa dia. Tiba-tiba Allah kata, mau tak aku ampun dosa? Ini sahabat yang hidup zaman Nabi ni. Aduh. Kita baca Riyadhus Salihin kan? Dekat-dekat nak masuk waktu asar, sahabat tu mai lagu cemah, mai lagu buat muka belah. Nabi kata, pasal apa? Dia kata, tegakkan padaku hukum hudud, aku telah berzina. Nabi beralih muka. Nabi kata, atashrabul khamr? Hang ada minum ke hari ni? Hang gila? Hang mabuk? Tak, saya ada zina. Nabi kata, tak, hang sentuh saja perempuan tu, hang pegang saja perempuan tu, dah saya zina. Nabi kata, tak, hang silap.
Ada orang hidup zaman Nabi terlajak sampai macam tu. Macam mana dosa dia pada ampun? Tarikat ada apa ada masa tu? Sulung apa ada masa tu? Tak ada. Yang ada masa tu sunnah Nabi aja. Nabi kata, kebetulan orang bangsa, Nabi kata jom pergi semayang asar. Semayang asar, Nabi jadi imam, sahabat jadi makmum berjemaah. Bagi-bagi salam, kanan kiri turun surah Hud. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Turun surah Hud. Sesungguhnya kebaikan semayang dengan Nabi ni telah memadamkan semua dosa kawan tu buat. Nabi beralih-beralih, Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, bukankah anda semayang asar dengan kami? Allah dah ampun dosa. Pergi sana. Itu dia ikhwan. Setinggi itu jiwa dibersihkan dengan sunnah Nabi. Pasal itu masalah besar ikhwan kalau Allah tak campak nur hidayah masuk dalam hati kita. Kita tak tahu Nabi tu punya tinggi macam mana. Pasal itu kita ulang ayat pendek-pendek ni, kita ulang, kita hafal, kita tengok makna dia, kita masuk sembahyang malam, kita takbir, dah habis dah baca waladdallin amin semua, kita baca qul in kuntum, hati-hati lalu. Kalau sekiranya benarlah hampa kata hampa ada iman pada Allah, fattabi'uni. Allah kata aku arah hampa semua ikut Nabi Muhammad. Allah arah kita ikut Nabi Muhammad semua. Apa maksud dia? Semua. Semua. Daripada hidup kita mula waktu pagi sampai kita tidur balik, semua. Tak ada satu keluar daripada sunnah Nabi Muhammad. Hak nama semayang, nama ibadat, nama cuci diri, nama semua. Fattabi'uni, semua. Allah kata, aku ampun dosa kamu. Ni kita doa nak cuci diri ni bagi Allah ampun. Kita rasa Allah ampun, tengok-tengok Tuhan tak ampun. Pasal apa? Ikut orang lain. Kata Abu Bakar dalam hadis Bukhari, kalau satu sunnah Nabi aku tinggal, aku percaya aku sesat. Tuhan takkan ampun apa aku. Jadi ikhwan, satu Nabi ajak kita lepas sembahyang, subhanallah, subhanallah. Boleh buat 10 kali, boleh buat 11 kali, boleh buat 25 kali, boleh buat 33 kali. Yang mana satu kita buat, ikut kerja kita. Nabi kata apa? Lepas sembahyang, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar ni banyak ikhwan, tapi Nabi pilih lepas sembahyang paling pendek. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Hadis Bukhari kan, nama dia Sayyidul Istighfar. Nabi baca, tapi Nabi tak baca lepas sembahyang. Nabi baca ikut sukalah, nak tidur ke, awal pagi ke, bawa kenderaan ke, tengah duduk sembang baca, ikut suka kita baca. Tapi lepas bagi salam sembahyang belah kanan, lepas bagi salam sembahyang belah kiri, Nabi suka ambil paling singkat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita bila buat ni apa dia ikhwan, simpan dalam hati, ya Allah aku buat pasal orang yang paling kasih buat. Dia mai nak cuci diri aku, dan aku percaya dengan aku ikut jumlah bacaan dia, cara dia baca, hang mesti cuci dosa aku ya Allah. Buat macam tu. Di samping mulut kita baca, hati kita ni dia satu peteri kita masuk dalam ni, peteri masuk. Jangan bagi peteri tu terbuka dah. Apa yang Nabi buat, yang tu yang paling dikasihi oleh Allah. Lepas maghrib, lepas subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Nabi buat lepas maghrib, Nabi buat lepas subuh. Allahumma ajirni minan nar. Maghrib, subuh 7 kali. Selesai. Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Untuk 5 waktu sembahyang. Ayatul Kursi untuk 5 waktu sembahyang. Allahumma anta salam wa minka salam untuk 5 waktu sembahyang. Nabi buat, kita buat. Kita buat. Pasti Allah cuci kita ya kawan. Pasti Allah cuci kita. Kalau tak cuci juga, bermakna kita ada hati yang tak baik dengan Tuhan. Di samping kita duk buat sunnah Nabi ni, di samping kita duk buat sunnah Nabi ni, cara tak sedang, jiwa pun duk terpikat dengan cara lain. Mesti Tuhan takkan bersihkan kita. Hanya sunnah Nabi dalam ibadat, hanya sunnah Nabi dalam ibadat, hanya sunnah Nabi kita pakai
jalan beribadat kepada Allah. Mesti Allah cucikan dosa kita, ikhwan. Ya, akhirnya wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, serta mengajar apa yang belum kamu ketahui. Sebab sebelum diutusnya beliau mereka dahulu berada dalam sesat yang cukup nyata, tanpa ilmu dan tanpa amal. Allah tak terima apa-apa. Orang masyarakat Arab tak ikut Nabi, nanti balik bertemu Allah, ji'tumuna furada, seorang-seorang. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum, tinggal semua. Ada kita, ada Nabi, ada Tuhan di hari akhirat. Selesailah nasib kita. Siapa yang kita nak cari? Ayat 27 surah Al-Furqan. Antum balik, antum semak ayat tu, gigit jari. Tuhan kata gigit jari. Jadi ikut satu orang ni sampai tinggal Nabi Muhammad. 27 Al-Furqan, Tuhan kata gigit jari. Bangkit akhirat tu gigit jari. Dan dia tadah tangan. Dia kata, wahai Tuhan, depa telah menyesatkan aku. Depa bagi aku sesat. Allah kata, hang gigit jari hari ni. Hidayah tak sampai kan? Tak pernah dengar dah. Pasal itu, ikhwan, kita belajar sunnah Nabi ni, kita minta pada Allah, Allah bagi hidayah kat kita, Allah bagi kuat hati kita. Pasal lagi kita belajar sunnah, ikhwan, hak nama setan ni lagi dia takam kita. Macam Haji Bakhil kan, Labu kata, bapak cikgu mu ni dia taram Pak Haji, dia taram kita. Dia nak jangan main-main, ikhwan, jangan main-main. Imam Ibn Qayyim kata dalam kitab dia, masa dia tafsir ayat alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, dia duduk di dada kita, dia duk hasut. Ibn Qayyim kata apa? Benda mula dihasut anak Adam suruh buat syirik. Dia ubah syirik itu atas nama lain, khatiang, usaha, kebajikan, tolong. Macam iblis kan, dia pergi kat Nabi Adam, dia kata, makanlah buah ni, hang nak duduk lama kan, biar makan buah, hang pederai wawai bang. Nanti kalau hang tak makan pokok ni, memang Tuhan ada cadang nak buah hang. Di ujung ayat tu, Quran kata, apa dia kata dekat Nabi Adam? Inni lakuma minan nasihin. Aku ni cuma bagi nasihat aja. Nasihat. Nasihat. Aku bagi nasihat aja kat hang. Nasihat apa? Ni anak hang sakit, hang duk menaik, hang cuba hang tengok hang masak sedap, kedai hang bersih, orang tak masuk. Apa maksud dia? Ni kawan sebelah buat dajih, tahu tak? Ni tengah-tengah malam duduk bagi beras kunyit dekat hang, dia ada tanam satu apa ke bawah, dia konkrit masuk dalam tu, hang tahu tak? Bukan boleh berkeluar. Aku betul-betul punya cakap, ketianglah hang nak, anak bini nak makan, anak bini nak makan. Hang tak makan tak apa, hang boleh puasa siang, malam, pagi, tengah hari. Anak bini nak makan apa? Kita ni, ikhwan, kan, boleh tongkat dagu. Ada betul juga kan? Ni ada betul juga. Jom kita pergi Nami. Kita pergi Nami. No, siap mo. Sana ada baik punya bomo. Pasal apa? Budak Nora ni kan, dia ada mambang yang jaga. Bukan semua bomo boleh buat. Dalam kampung ni dia seorang je boleh buat. Itu yang pergi jumpa orang. Kan senang. Itu pun jampi buang apakah, bagi satu apa, pergi selip masuk taman mana-mana, orang masuk main kedai. Syirik. Tak baca dah syirik. Baca apa? Khatiam. Ini lakuma minan nasihin. Imam Ibn Qayyim kata, dia nak kita buat syirik pasal dia tahu Tuhan tak ampun orang buat syirik dan tak boleh masuk syurga. Pasal itu dia tekan betul-betul kita buat syirik. Dia color, dia bagi cantik, dia letaklah bunga apa, bagi cantik pentas syirik ni. Bila kita duduk atas pentas syirik tu, nampak macam comel juga, bunga semua cantik. Hanya sepanjang hayat tak tahu benda tu syirik, dengan tangkai dekat sini. Allah, ada manusia tak buat syirik. Dia bisik yang kedua, kata Ibn Qayyim dalam tafsir dia, bid'ah. Pasal dia tahu orang bid'ah ni tak pernah ikut Nabi. Tuhan tak terima siapa tak ikut Nabi dalam ibadat. Hamba
lagi banyak. Itu kita baca Al-I'tisam Imam Syatibi dengan kita baca Talbisul Iblis Ibnu Jauzi. Takut ikhwan. Ini di antara dua kitab awal yang saya mengaji dulu dengan Ustaz Allah Iraqi. Dua kitab awal dia baca. Dia duk baca tu kita jadi ketak dada. Nak menafas tak menafas lama banyak. Kata Ustaz baca kitab apa? Itulah hang ni bengong tak pernah jumpa kitab-kitab lagu ni. Hang dia ingat hang cerdik. Talbisul Iblis ni ketak dadah baca. Cara dia masuk, dia perkena kawan buat ibadat. Cara dia masuk, dia perkena kawan buat ibadat. Baca pula statement-statement sahabat dan tabi'in dalam Al-I'tisam Imam Syatibi. Apa nilai ibadat orang tak ikut Nabi ni? Aduh. Teriak tuan, teriak. Hang buat bidah. Katalah ada orang syirik tak buat, bid'ah tak buat. Dia pujuk lagi yang ketiga, Al-Kabair. Hang buat dosa besar. Dia tu selamat dah, syirik tak buat. Dia tu kata janji syirik dan bid'ah jangan buat. Dia pegang kot tu je. Ada jenis kawan aku tu. Yang penting Ahlus Sunnah syirik tak buat, bid'ah tak buat. Aku selamat. Rokok tak apa, bukan syirik. Dia kayu. Iblis ni kawan. Sikit punya mastermind hamba Allah ni. Dia duk tengok macam mana nak buat. Dalam dosa besar tu pula, dia suruh kita buat dosa yang paling besar. Apa dia? Derhaka mak pak. Itu orang tuanya, kita pernah duduk dalam perut dia, kita pernah makan ayak susu dia, kita pernah tidur dalam perut dia, dia bawa kita ke sana ke sini dengan perut dia, tiba-tiba orang tua tu dia suruh kita buat khianat. Boleh masuk akal? Boleh masuk akal? Tak masuk akal. Tak boleh masuk akal. Kita duduk dalam perut mak kita. Mak kita dah bawa kita ke sana, bawa kita ke sini, usung kita pergi sana, usung kita bersini. Dia daripada segak rupa parah tubuh badan jadi buruk kerana kita. Daripada berat 40 jadi 85. Pasal budak ni saja 45. Lepas tu nak keluar kita, nak berkeluar seketui kita nyawa. Pantang, berkeluar uri. Aduh. Allah Maha tahu. Kita besar, kita jadi somebody. Orang tua ni hamba tanya dulu. Orang tua ni hamba tanya dulu. Dia cakap satu, hamba bagi 10 kat dia. Dia cakap lebih sikit, pergi buat satu pondok buruk macam rebah ayam, bubuh dari situ. Baru dia ada akal. Masuk akal. Ayak susu badan dia kita makan. Mak yang kata mak ni basuh baju semua ni tengah rembang, panas randuk panas, sidih baju kat anak, baju dia tak kering tak apa, baju anak mau kering. Aduh ikhlas, hari kita jadi mak, hari kita jadi bapa, kita ingat balik benda ni. Pasal tu hikmah kahwin ni cukup besar ya. Tambah orang perempuan, dia kahwin, dia mengandung, dia bersalin, betul-betul macam satu video main balik pada dia. Hang nak tahu mak hang macam mana? Hang macam ni lah, macam hang duk kenal lah ni. Dengan meloya, dengan muntah, bau tu muntah, bau laki pun muntah. Habis laki nak pergi duduk tahu mana? Bau laki kawan saya kenal seorang. Dia kata leceh pergi mengandung. Leceh mengandung aku susah, rumah tak boleh balik. Sementara nak lepas 6 bulan tu, 6 bulan mengandung tu, laki masuk, weh, Allah, dia kata buat perangai dah. Duk kena lagu tu. Hingga 3 anak, 3 macam tu. Dandan buat satu perbincangan. Lepas ni yang tu saya duk mengandung dah, aku tak boleh, aku tak boleh balik rumah mengandung apa lagu ni. Dalam tak mengandung pula lagi seorang. Ini rezeki Allah bukan boleh buat. Orang perempuan dia rasa. Dan kita sebagai suami dia, kita tak pernah tengok bapak kita susah macam mana. Bapak kita kalut, bapak kita struggle cari nafkah. Macam mana dia kena fikir soal duit, nak bela anak ni semua ni, kapelah macam mana. Kita bila jadi lelaki orang, bini kita mengandung, kita dapat anak, apa yang bapak kita duk tanggung 20 tahun sudah, Tuhan letak atas kepala kita. Hang rasa.
Patut bila kita kahwin, kita jadi bapa, kita jadi mak, orang yang paling kita kasih dalam hidup kita mak dan pak kita. Patut. Tapi setan yang kata setan ni cukup setan dia ni. Syaitan ni dia cukup syaitan. Orang ni hang buat naya. Hang buat naya. Hang jangan duk dengar. Hang belilah, hang shopping ke anak, hang shopping, hang lupa orang tua ni. Hang jangan beli apa kat dia. Dia bukan mau apa pun. Kalau dia minta-minta, hang beli ubat tikus bagi kat dia. Dia buat lagu tu. Dalam banyak dosa, dia plan dosa yang paling mencederakan kita dengan Tuhan. Mak pak. Dosa apa lepas dosa mak pak? Sombong. Al-kibr. Tak boleh tunduk pada kebenaran. Pasal itu ikhwan, tak lepas kita dengan mainan setan ni, melainkan dengan pertolongan Allah. Allah saja boleh tolong kita. Siapa tak dia tolong? Jangan cakap bijak sana. No. Juraij dalam hadis Imam Muslim, semayang Allahu Akbar, mak mai Assalamualaikum, dia duduk semayang. Duduk besok pula dia pun Allahu Akbar, mak mai. Mak jenis tak mai kuliah pun susah juga. Mak dia tak pernah mai kuliah. 3-4 kali mak di luar tak ada tangan amboi anak aku no, sejak duk mengaji ni semayang saja. Ya Allah, kalau betul dia anak aku, hang bagi satu susah dalam hidup dia. Mak tu kata mak tak main mengaji, buat taklim tak mau main. Dia doa pada anak dia. Allah saja buat cerita Juraij zaman Bani Israel. Nabi cerita balik dalam hadis. Mai satu perempuan jahat beranak depan tangga rumah dia. Perempuan tu kata, ni anak dia dengan Juraij. Satu Allah tuan-tuan, dengan WhatsApp, dengan zaman tu dia berkembang lah. Orang cakap, orang nak percaya ni ramai. Oh, tak sangka, nampak warak, nampak alim, rupanya perangai tak senonoh. Balin batu kena dia. Juraij kena. Setan ada boleh diam ke? Dia tak ada boleh diam. Dia usik, sombong, masuk sombong. Cantik dah ada orang panggil kita Al-Fadil, kita pun duk mengajar, dia bagi sombong sikit aja. Kita lalu duduk tepi orang, kawan tu pun tak bagi salam, kita pun buat tak tahu. Member kita tanya, ustaz itu, oh ustaz tak bagi salam kat dia. Saya Al-Fadil. Kenapa saya nak bagi salam kat dia? Saya Al-Fadil. Dia lah kena bagi salam kat saya. Sikit aja. Siapa boleh tolong kita ya kawan? Allah. Wallahu musta'an. Pasal itu bila-bila pun dengan penuh tawaduk, tunduk pada Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Kalau hang tak tolong aku ya Allah, aku habis. Kita banyak ilmu macam mana pun ikhwan, itu belum menjadi suatu jaminan yang kuat kita tak dikacau oleh iblis. Allah saja boleh tolong. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdiri dengan sendiri, dengan kesian belahang ya Allah, hang tolong kami ya Allah. Hang tolong banyak benda. Dan janganlah hang serah kami pada diri kami walaupun tarfata ain, sekelip mata. Kami akan rosak ya Allah. Hanya kena urus hidup kami. Macam mana kita serah hidup kita pada Allah? Allah hantar Rasulullah, kita ikut dia. Itu makna kita serah hidup kita pada Allah. Nabi buat, kita buat. Nabi berhenti, kita berhenti. Jawapan kita mudah saja. Ini pasal apa hang tak buat? Rasulullah tak buat. Dia nak terkejut ke? Dia nak kena heart attack, berguling ke? Dia nak kena sawan babi ke? Dia punya pasal. Dia dengar dia buat lagu terkejut, lagu Mak Dara, tengok Kasim Selamat mata terkeluar. Lagu tu punya jegel. Hang punya pasal. Hang nak terkejut ke? Hang tak terkejut ke? Hang punya pasal. Sampai bila pun kita punya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibadat tu Nabi tak buat, saya orang yang paling mulia tak buat. Orang yang paling akhlak baik tak buat. Orang yang paling Allah kasih tak buat. Orang yang diutus untuk bawa rahmat bagi sekalian alam. Orang yang Allah dan malaikat berselawat tak buat. Apa istimewa saya nak buat? Ibnu Katsir guna perkataan apa? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi.
Ini Imam Ibn Kathir punya perkataan. Kalau benda tu baik, mereka dulu nanti buat, bukan kita. Siapa dia? Sahabat yang mendapat pendidikan daripada Nabi. Baik, insya-Allah ikhwan, kena sambunglah. Cara duduk beletiak tu nak kena sambung lah. Kita akan berhenti pada perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ni tak ada cerita apa lagi ni. Ni baru muqaddimah je. Dia tak ada apa lagi ni. Muqaddimah dia sampai muka surat 14. Bab pertama duduk dalam muka surat 15. Baru dia nak cerita zakah, yuzaki, tazkiyah. Apa makna tazkiyah dari segi bahasa Arab? Muka surat 15. Lagi sekali mai, kalau dia duduk syarah lagu ni juga, tak jumpa juga 15 tu. Jadi duk kena minta doa, ya Allah, hang bagilah ustaz ni elok sikit, ya Allah. Hang bagi dia elok sikit. Dia duk buat lagu ni, bila nak habis buku ni? Kita akan jumpa insya-Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita diberkati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.